mereka pun tak perlu kan, kerana nak meneruskan license yang mereka ada, meneruskan bisnes yang mereka ada, mereka perlu kepada semua itu. Dan dia telah termasuk di bawah Akta Islamic Financial Services Act 2013. Walau bagaimanapun, bagi sebuah syarikat telekomunikasi yang tidak pula diapungkan di pasaran saham, One XOX memang diapungkan, tapi One XOX tidak diapungkan, maka sebenarnya dari sudut undang-undang tiada keperluan untuk mereka mempunyai kepatuhan syariah. Dan Suruhanjaya Security pun tak pandang mereka, tak perlu untuk mereka pantau. Tetapi apabila pihak pengurusan tertinggi datang bertemu dengan saya, meminta pengesahan syariah, dan saya pula memang biasa, saya akan melakukan filter yang pertama. Daripada awal mana-mana syarikat yang datang, saya akan buat filter yang pertama untuk melihat kesungguhan itu. Saya akan sebut, saya tak boleh buat kerja seorang, saya perlukan tim kerja berjamaah. Dan saya beritahu bahawa saya perlukan seorang lagi penasihat sebagai ahli, dan saya perlukan seorang eksekutif sepenuh masa syariah duduk di dalam syarikat untuk menjadi CCTV saya, dan juga untuk menjadi bridge di antara saya dengan pengurusan syarikat, selain daripada menguruskan prosedur-prosedur lebih kemas dan teratur. Kerana saya sendiri tak mampu untuk buat kerja-kerja yang mungkin mencatat, menulis dan seumpamanya untuk pihak syarikat kerana komitmen yang telah berlaku. Maka itu kalau tak lulus tu, tak jadi lah. Tak jadi lah. Ada syarikat di luar sana yang telah approach saya, dan saya sebut perkara yang sama, tapi mereka setuju untuk saya ada seorang lagi penasihat syariah, tapi mereka melengah-lengahkan pengambilan eksekutif syariah. Saya cancel terus. Sebuah syarikat yang besar, tapi syarikat yang besar tapi lokal, nak ada nak ada eksekutif syariah pun lengah-lengahkan buat alasan buat lulus tulan ni. Betul-betul saya kata, kalau itu saya tarik balik tawaran saya, kita berhenti ke situ. Jadi itu adalah satu filter yang bagi saya penting untuk melihat sejauh mana kesungguhan pihak syarikat. Lalu bila telah ada perkara itu, dia bersanggup, walaupun mungkin ada kos, mungkin ada kos, dan kos itu bukan untuk membayar fatwa. Tidak, fatwa bukan untuk dibayar, tapi adalah membayar servis dan masa yang diberikan oleh pihak yang terlibat untuk memastikan menepati syarat-syarat yang dikehendaki dan boleh dijual kepada, ada produk itu boleh dijual kepada orang lain. Jadi saya suka untuk berkongsi apabila mereka bersungguh, maka saya rasa bangga, kerana ia sangat bertepatan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Hud antaranya, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Artinya Allah kata, dialah yang menciptakan kamu, hai manusia, daripada tanah, dan kamu dituntut untuk memakmurkan bumi ini dengan barang yang bermanfaat. Buat bisnes, jual barang, trade dan tolong orang dengan perkara yang bermanfaat, makmurkan bumi itu. Kemudian Allah kata fastaghfiru, tapi jangan lupa untuk beristighfar. Jangan lupa thumma tubu ilaihi, kemudian bertaubatlah kepada Allah, dan ketahuilah inna rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan aku adalah dekat lagi memperkenankan doa. Daripada ayat ini jelas Allah sendiri suruh sesiapa saja yang nak melakukan sesuatu di atas bumi ini sentiasa alert dan aware tentang hukum halal haram. Sebab itu adanya fastaghfiru, minta ampun, istighfar, supaya kita pastikan laluan yang kita ambil ini tidak ada bercanggah dengan hukum yang dibawa oleh Allah. Ayat tersebut juga tepat dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u min aina akhadha al-mal min halalin am min haram. Akan pasti datang satu waktu ketika itu orang tidak lagi mengambil endah tentang pendapatan mereka.
sama ada daripada halal atau daripada haram. Ya, saya selalu buat satu case study. Saya buat berkala, kat sini tak ada whiteboard. Boleh? Kalau ada whiteboard, saya buat kat tuan-tuan. Tengok dulu kan. Ya, yang itulah saya akan tulis. Ada dua skim pelaburan. Yang A, kalau tuan-tuan simpan 6 bulan, dia punya rate dia adalah 5%. 9 bulan 7%, 12 bulan 12%. Yang B pula 6 bulan 3%, 9 bulan 4.5%, 1 tahun dan itulah 10%. Adanya tuan-tuan nak pilih yang mana sini. Mungkin susah sikit buat tuan-tuan. Tidak sedikit. Kalau saya minta tuan-tuan buat pilihan, tuan-tuan akan pilih yang mana ni? Yang A ke yang B? Yang A tadi 12% setahun, yang B 10% setahun. Tuan-tuan nak pilih yang mana? A. Betul? Semua setuju? Kalau semua setuju, semua kena betulkan mindset. Itulah yang salah sebenarnya. Bila saya tanya tuan-tuan untuk buat keputusan, tuan-tuan terus buat keputusan tanpa memberikan soalan lanjut. Saya expect tuan-tuan beri soalan lanjut. Iaitulah tuan-tuan tanya, yang A itu halal tak? Mana yang halal? Bila tuan-tuan tak tanya, tuan-tuan terus mengambil panduan data daripada percentage, terus buat keputusan. Itu kesalahan pertama yang ada dalam diri tuan-tuan. Ya? Itu patuh syariat yang pertama itu dia buat. Dia mahu ke mana? Sebab apa? Sebab orang Islam mukmin yang bersungguh, kita tak nak masuk dalam kumpulan yang Nabi cakap tadi tu, yang tak indah hukum halal haram. Kita nak jadi apa saja kita nak buat, apa yang nak mampu, kita tengok dulu halal dan haram. Rate number 2, bukan nombor 1. Nombor 2, nombor 1 halal. Ini yang penting. Jadi saya bersyukur kerana XOX, walaupun mereka boleh buat untung, baru saja diturunkan 2014, tahun pertama dah untung dah. Gross profit pun bagus, net profit pun bagus. Biasa orang syarikat 3 tahun pertama tak untung, semua bayar kos. Walaupun ada potensi itu. Dan zaman sekarang ni, negara kita Malaysia ekonomi macam ada goyang sikit. So banyak syarikat-syarikat korporat sedang menghadapi penurunan dari sudut sales. Tapi kita boleh komunikasi, tak turun. Tak turun. Sama dengan macam utility yang lain, dari pelan, elektrik, semua tak turun. Macam biasa. Minyak pun tak turun juga. Minyak sebab orang selalu jalan juga. Yang naik mungkin, yang naik hospital mungkin. Hospital boleh naik, sebab orang sikit. Kadang-kadang naik, sebab barang naik, barang pun naik, dia masuk hospital. So buat bisnes hospital bagus. Jadi walaupun keuntungan itu ada, tapi masih lagi tak penasihat syariah, maka saya bersyukur. Saya dipahamkan daripada pengurusan, kesyukuran itu dipanjangkan kepada bila-bila. Bukan hanya pengurusan. Kerana saya dipahamkan daripada pengurusan, ini juga adalah hasrat dan desakan daripada pengedar-pengedar. Tahniah pengedar-pengedar. Pengedar tak desak, pengurusan pun mungkin berfikir-fikir juga. Tapi pengedar dah desak dan pengguna-pengguna pun desak, maka itu satu yang sangat terpuji. Tahniah kepada semua. Baik, jadi itu latar belakang lebih kurang singkat, ringkas. Adapun dari sudut yang kedua, proses. Kita ambil proses ni lebih kurang 4 bulan, 5 bulan untuk pastikan satu demi satu disemak. Dan saya rasa saya tidaklah begitu mahir sebenarnya bab top up ni, bab prepaid ini, sebab saya guna postpaid. Anak saya guna prepaid lah, tapi saya pun tak ambil tahu sangat. Saya ambil tahu dia di segala penemuan tu top up dia punya prepaid. Jadi saya tak pasti bagainya, tapi saya yang saya tahu, syarikat telekomunikasi dan utility ni, kalau mereka dia tak amanah, memang habis itu. Itu dia. Contohnya kalau syarikat telekomunikasi yang luar lah, data
Kita boleh tengok data, tapi kalau dia naikkan harga, dia turunkan, dia tipu, dia tambah 20 sen per seorang, ada kita tahu? Kita tak tahu apa-apa. Sama juga macam syarikat utility, elektrik ke air ke, kita tak boleh nak betul-betul confirm ini yang memakai, inilah dia. Kalau dia tipu, dia naikkan satu pelanggan RM1, kita tak ada apa-apa, kita bayar di setiap bulan. Nampak? Memang fully based on trust. Syarikat telekomunikasi begitu, syarikat utility pun begitu. Ya, jadi saya tak mampu main. Dan bila saya masuk menjadi penasihat syariah bagi syarikat ini, saya mula belajar pula apa benda trik-trik yang digunakan oleh syarikat telekomunikasi yang sesak dada juga dengar kita dengar. Dan saya berazam akan membocorkannya lah. Walaupun baru-baru ni PPIN telah membocorkannya di media, tapi belum cukup popular katanya, belum cukup viral. Sebab kita tak boleh bocor sekali banyak, kita kena bocor sikit, satu-satu. Orang tahu. Nanti sekali banyak orang tak tahu. Jadi antara perkara yang saya rasa bangga dan suka, bila mana berada dalam One XOX, bila kita semak, bukan hanya skim pemasaran dan perniagaan yang saya rasa boleh menjadi patut syariah dan patut dibanggakan, tetapi juga adalah produk itu sendiri. Iaitulah apabila kita tidak ada charge tersembunyi sebagai itu. Ini satu perkara yang bagus. Dan berbanding dengan telco yang baik, yang mungkin ada terkena charge tersembunyi kerana nombor 5 nombor yang masuk secara tiba-tiba dalam iklan tu. Itu kita pun tekan, bulan pertama percuma, bulan seterusnya tak percuma, tapi kita tak suruh dia stop, habis kita kena bayar. Dia ambil daripada data-data punya, dia ambil daripada prepaid punya jumlah. Jadi ini adalah satu larangan tidak tentuan yang berlaku dan keuntungan diambil secara tidak sah oleh syarikat telekomunikasi. Maka di One SOS, perkara ini tidak dibenarkan, kita block, stop semua sekali iklan-iklan ini yang mana kita tak boleh kawal. Maka itu menyebabkan kita terpaksa kompromi. Tak ada beberapa features yang kita tak boleh tawarkan. Syarikat di luar punya entertainment dan sebagainya, sebab dia akan masuk dengan benda-benda serupa ini. Saya rasa itu bagus. Itu adalah satu perkara yang terpuji. Begitu juga yang kedua, kualiti yang ada yang saya rasa boleh dibanggakan dan patut dihadapkan oleh pengedar-pengedar kepada seluruh pengguna, iaitu tidak adanya pay per use dalam penggunaan data. Kan macam syarikat yang biasanya dah habis dia data, masih boleh lagi surf internet, tapi dia ambil daripada kredit dan seumpamanya. Maka kalau di sini habis data, berhenti terus. Maka itu patut di-highlightkan oleh, mungkin tuan-tuan boleh tahu lah, saya rasa macam tahu tu. Bapak tahu duduk bapak ni kan, jadi rasa excited sikit lah. Tuan-tuan dah masak lah kan. Tapi saya yakin ini adalah ciri yang bagus. Ciri patut syariah juga tu. Patut syariah bukan hanya membetulkan kontrak, tapi juga memberi manfaat yang lebih. Sebab itu dalam Quran dia ada dua, satu halal dan tayyibah. So kita nak jadikan One XOX halal dan tayyibah. Halal ni contoh macam contoh makan mi segera, halal tak? Halal tak? Makan mi segera tiap-tiap hari, halal tak? Yang ada logo jakit, halal tak? Halal. Tayyibah tak? Tak tahu sebab dia ada MSG banyak, dia ada wax. So makan sekali setahun kira. Tapi kalau makan tiap-tiap hari, tidak halal dan tayyibah. Dia halal sekali. Macam tuan-tuan yang suka makan kambing, roti canai, suka sedap, tapi tiap-tiap pagi petang tu makan juga. Halal tak? Halal, tapi tidak tayyibah. So begitu juga dengan servis. Servis pun ada halal dan halal tayyibah. Kita nak jadikan One XOX halal dan tayyibah. Apa ciri tayyibah ni? Tidak ada pay per use, tidak ada charge tersembunyi daripada iklan-iklan yang sampah-sampah sarap ni. So itu adalah antara ciri-ciri tambahan untuk menjadikan dia bukan sekadar halal tapi tayyibah. Yang ketiga, saya juga rasa suka apabila produk ini juga menawarkan beberapa perkara yang juga boleh dibanggakan, iaitulah bersifat
mesra pelanggan. Apabila pelanggan boleh daftarkan 10 nombor ahli keluarga, hantar daripada telco lain. Kalau telco biasa, dia punya geng kan? Kalau bukan dia punya geng, tak boleh. Kalau salah ni kalau dijawab tapi ini tak, telco-telco lain pun boleh juga. Ini adalah Thaibah. Thaibah bagus. Dan kemudian demikian juga produk ini ada menawarkan yang terbarunya season pass. Ini juga adalah bagus. Selain daripada yang saya rasa suka, dia menawarkan jangka hayat yang panjang. Tapi adalah syarat dia. Syarat dia taklah susah sangat kan. Nak kita top up sekali lagi 10 dia berapa? Dapat 2 tahun pun, 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Orang lain punya, yang saya tahulah anak saya guna RM5 berbagi. Waduh, ini kesaliman yang jelas. Lepas tu dah lah 5 hari. Kalau tak guna 5 hari apa jadi? Hancur. Habis. Expired. Tak recall lah. Macam roti Gardenia pula ni. Nama bercakap. Macam roti pula. Ada expired dia cepat sangat. Kan? Jadi ini menyusahkan dan memaksa kita terpaksa menggunakan secara tak wajar. Tidak Thaibah. Tapi bila Wan X1 membuat, boleh kekal sampai 2 tahun. Itu Thaibah. Itu Thaibah. Dan perlu dihighlightkan oleh masyarakat. Tapi highlight tu kena ada adab tu teman-teman. Jangan ada over excited. Over excited ni kita highlight dengan kita attack orang lain. Attack tu kena berlapis kan, sebagai orang Melayu dari rambut dari tepung. Kadang-kadang boleh lah seorang-orang pahlawan dulu balang nak ganas-ganas sangat. Seorang-orang tu lah, jangan semua sekali. Kemudian selain daripada itu, Thaibah ni juga produk ni, dia juga share kelebihan-kelebihan ini dengan orang ramai untuk bersama-sama bangkit dan mendapat side income. Hatta pegawai-pegawai kerajaan juga boleh. Sebab mengikut kata sebenarnya ada seorang menteri, dia kata digalakkan untuk buat kerja sekaligus. Jadi inilah kerja yang saya rasa boleh buat lah. Boleh buat. Saya tengok sistem one sis tu, saya tengok sistem dia, saya tengok detail. Pagi tadi pun sebelum ni kita tengok tempat betul-betul masuk tak dengan insentif live masuk, kita dapat. Dan dalam contoh yang diberi itu seminggu baru dah banyak tu. Ini bagus ni kawan kan. Kita tengok dia seminggu dah banyak ni. Kalau sebulan memang side income yang bagus. So ini adalah satu perkara yang menepati syariah apabila syarikat sudi untuk berkongsi dengan para ramai berbanding hanya berfungsi dengan syarikat billboard. Ada orang dia kongsi dengan pengeluar billboard. Satu billboard tu beratus-ratus ribu. Satu syarikat je lah yang kaya, dengan staf dia yang beberapa orang. Tapi yang ini One X saya rasa tak mampu bagi billboard kan. Setakat ni billboard dia ni tuan-tuan adalah billboard. Mulut-mulut dia bercakap, sebab billboard tak cakap. Tuan-tuan ni cakap bising. So jadi dengan sebab itu boleh buat. So antara dua, pilih antara dua secara promosi, advertisement, billboard, iklan television yang 30 saat bersamaan dengan beberapa puluh ribu, atau melantik pengedar-pengedar yang handsome ni, yang dah sebagainya daripada Johor nampak bangsa Johor ni. Saya pun dari Johor kan, Omar bila dah duduk Selangor kan, tak jadi bangsa Selangor, bangsa Johor tu kan. Baik, jadi dengan sebab itu ada pula bukan sekadar pengedar yang kena ikut syarat-syarat ni, malah orang awam guna pun boleh dapat sikit keuntungan. Itu bagus tu. Contoh, user get user. Bagus kan? User get user pun boleh dapat duit juga. Ini satu perkongsian yang sihat.
atau perkongsian yang sihat. Baik, jadi dari sudut syariahnya kita telah pun semak macam disebutkan oleh saudara Tuan Mandul ini. Dari sudut kontrak ya, kita dah set borang dia, kita dah cek, kita dah cek dan kita dah masukkan semua semakan kita itu di dalam 1xox.my. Ada penilaian syariah di situ. Okay. Ada yang berdasarkan akad wakalah. Lepas ni adalah sedikit perubahan, dan antara perubahan-perubahannya akan ada pop-up yang tuan-tuan kena klik menunjukkan kalau sahih tuan-tuan melantik ataupun syarikat melantik sebagai wakil dan seumpamanya adalah, dan bagi insentif yang 10 221 tuan-tuan tahu benda tu kan, itu kita buat atas nama hibah mu'allaqah ataupun hibah bisyar, insentif hadiah daripada syarikat apabila tuan-tuan menepati syarat. Maka syarat-syaratnya ada beberapa, dan syarat ini dulu tuan-tuan kena ada RM30 setiap bulan, betul tak? Tapi syarat untuk tuan-tuan top up RM30 ni saya personally rasa tak berselesa. Walaupun urusan kata RM30 tu dia boleh bagi ke orang lain, dia boleh, kita boleh bagi ke orang lain kan. Maknanya asal ni dia macam belian paksa. Jadi tuan-tuan beli paksa, barulah tuan-tuan layak dapat benda ni. Jadi beli itu dia bukan satu jenis usaha kerja, dia just beli. Jadi kita, walaupun belian tu saya sebagai pembeli, saya boleh send pada kawan-kawan yang lain untuk guna kan, tapi tetap rasa tak berselesa lah untuk kan. Jadi kita ubah. So kita ubah kepada yang lebih tidak berapa syubhat. Maka kita cancel RM30, kita gantikan dengan kerja. Oh, kerja apa? Kerja? Mana kerja? Kita tak kerja. Jadi Pak Mandelo so, jadi nak dapat itu syaratnya antaranya adalah tuan-tuan kena dalam 6 bulan ada 100 pendaftaran pengguna baru, atau jualan e-recharge RM500 6 bulan dalam masa 6 bulan. Barulah betul-betul syarat itu nampak logik, inline dengan hibah yang nak diberi atas usaha dan kerja. Bukan hanya goyang kaki, aku masuk beli RM3 orang dapat dah. Ini goyang kaki tak boleh lah, kena berjalan kaki tu baru boleh dapat. Baru dah kurang syubhat itu. Walaupun mungkin susah, tapi kata pengurusan itu kacau goreng je. Hal-halnya betul-betul lah menjadi mudah kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Baik, kemudian itu dari sudut insentif. Kemudian dari sudut sistem ini, kalau ada sesiapa yang nak tamatkan awal, nak tamat tak lambat dah, sebab nak pergi buat PhD ke, nak buat master luar negara lama, ataupun nak pindah negara sebab tak puas-hati dengan GST ke, maka nak keluar Malaysia kan, so dia nak berhenti. Tapi ada duit berbaki di dalam akaun OneSys itu, ada lagi RM2,000 ke RM20,000 ke ya. So jadi tuan-tuan nak buat apa? So jadi kita kena kan tuan-tuan untuk datang ronde untuk clear kan, clear kan. So, jadi itu adalah dan kalau tuan-tuan gagal, dia suruh hukum syarat ni kita bagi tempoh. Dia dah ada tempoh dan diberi notis. Maka kalau tuan-tuan masih gagal, maka adalah halal bagi syarikat melepaskan. Ini tuan-tuan tak mahu dah duit. Tuan-tuan tak mahu, tuan-tuan hadiah nanti kepada syarikat. Itu dia tak kif fikir secara betah. Sebab dah diberitahu. Okey? Dan kalau ada kematian pula, pun kita semak juga. Kalau ada kematian, waris boleh sama ada nak meneruskan atau untuk berhenti dan mengambil duit-duit tu boleh. Kalau dia nak teruskan, dia kena tahu bahawa bisnes itu adalah bukan bisnes seorang waris saja. Waris itu adalah penama kepada waris-waris dia.
So kita tak bertanggungjawab kepada siapa dia nak distribute untung. Itu dia punya urusan. Kita punya urusan adalah waris yang meneruskan program ini adalah penama usaha. Okey. Kemudian satu lagi yang saya lupa nak sebut, kalau sebelum ni user get user kan, dia punya bonus ke apa, commission dia dalam bentuk beberapa puluh ringgit dan beberapa sen. Dan sen itu akan ditiadakan dulu kan. Tak ada, sen itu tak bayar. Kita bagi dalam bentuk ringgit terdekat. Kita bincang, kita rasa nak bagi adil, sen pun kita bayar juga. Sen pun bayar juga. Pun adil semua. Tak ada lah maknanya 90 sen, 90 sen bilang. 90 sen banyak tau. Sama 10 sen ni boleh beli semak kat Kelantan. Kat Semenanjung, kat Pantai Barat tak boleh. Kelantan boleh. So jadi kita bagi juga. Jadi sistem diorang kena buat macam mana? Sistem diorang coding tu bagi kita kat mana. Baik, apa lagi? Kemudian saya rasa itulah antara perkara yang saya suka untuk kongsikan. Dan dengan semakan ciri-ciri produk yang bagus bagi saya Thayyibah, walaupun saya sendiri belum menggunakannya, tapi ada beberapa staff saya dan juga menggunakannya, dan saya akan juga kena gunakan juga mungkin sebab nak tahu sendiri betul-betul macam mana sistem tu dengan lebih jelas, walaupun mungkin apa nama, nak kena tengok lah yang anak saya gunakan lagi, insyaAllah. Dan lepas ni saya dipahamkan One XY itu mungkin akan ada postpaid. Itu mungkin lebih sedap sekarang. Dan season pass bagi saya mungkin itu paling baik untuk mudah. Baik, jadi saya rasa dengan itu produknya yang bagus, kemudian sistem yang telah kita semak. Dengan itu kami, saya, Dr. Rizal Muhammad dan Ustaz Bukhari dengan Bulan Institut, kita telah pun menandatangani sijil patokan syarat untuk One XOX, dan satu lagi buku nak sebut untuk pengedar ada bayar RM90 kan, RM90 kan, RM90 dapat sertifikat 5 keping bernilai RM10 setiap satu. Dia ada boleh dapat untuk wujud kalau jual kan, itu tak ada masalah. RM20 adalah untuk apa, dia punya commission, dan RM20 itu Sistem One-sis, sewa sistem One-sis. Bila sewa, dia sewa ni, dia kena ada tempoh lah. Sewa kena ada tempoh. Tapi sewa sistem One-sis ni berapa lama? Tu jawab. Kalau nak minta kami buat tempoh, boleh. 5 tahun, RM20. 5 tahun lagi RM20 lagi. Tapi kerana syarikat ni dia pemurah hati, dia kata tak payah, kita bagilah sampai bila. Jadi sampai bila tak boleh kena ada bila juga. So jadi dalam kontrak tu kita letak sewa seumur hidup. Jadi dan ada timbul juga seumur hidup. Dan kalau hidup tu pendek, boleh di-renew, boleh disambung oleh waris nama. Saya nak bagi pasti kan. Dan sistem One-sis tu layak untuk disewa. Saya semak. Saya pergi kat dia punya server rumah saya pergi. Tahu server dia bukan dekat apa nama tu, Myanmar ke, tapi dekat sini. Kita tengok server dia dekat atas. Dan sistem-sistemnya, kemudahan dia, macam mana nak semak jualan lepas, jualan sekarang, insentif yang sedang ada sekarang, 9 bulan pun semua boleh semak. Saya rasa layak, sangat layak untuk dinamakan SIU. Dan RM20 itu kira murah dengan sistem yang komprehensif itu. Jadi tahniah kepada pihak One XOX dan ke seluruh perempuan dan perempuan yang sama-sama dalam syarikat ini, semua jadi berkati dan dirahmati oleh Allah. Satu lagi upaya sebut untuk pastikan komprehensifnya patuh syariah, syarikat akan membuat notis mewajibkan seluruh pengedar-pengedar yang nak syarikat masukkan duit insentif tukar ke Islamic Bank punya account. Sebab kalau tuan-tuan simpan duit dalam bank konvensional, itu bermakna tuan-tuan terlibat dengan riba.
Macam mana cara dia? Tuan-tuan bagi bank konvensional tu duit digunakan, dia beli pinjaman dekat orang dengan riba, tuan-tuan terlibat. Sebagaimana Nabi dalam satu hadis sebut, akilu riba wa mukilahu, la'na Rasulullah SAW akilu riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah pemberi riba, pemakan riba, yang jadi saksi, yang jadi penulis. Termasuk dan juga yang simpan duit tadi itu, maksudnya dia bagi duit capital kepada bank. Sebab bank ni dia ada dua fund. Bank ni panjang boleh. Bank ni dia ada shareholder fund, dia ada depositors fund. Shareholder fund minimum nak tumpuk bank dekat Malaysia 1 bilion. Itu tak banyak. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam financial report bank, yang banyaknya fund ni datang daripada depositors fund. Siapa tu? Orang ramai. Termasuklah syarikat-syarikat. Mereka simpan duit dekat bank, bank tu gunakan duit tu melalui sistem fractional reserve system namanya, untuk create, multiply the money, untuk bagi loan dengan interest. Sebab tu wajib tuan-tuan semua simpan ke account Islamic Bank. Kita akan semak lepas ni dengan bank-bank yang terlibat. Mana-mana account yang tak Islamic Bank, kita hold dulu, jaga. Islamic Bank saja. Yang kedua, tuan-tuan kalau ada simpanan KWSP, wajib tukar ke simpanan syariah. Saya juga penasihat syariah kepada KWSP sekarang. Tak ada tuan-tuan punya bayang-bayang skeptik takut duit hilang apa semua tu. Yang itu semuanya tak perlu. Nombor satu, halal. Sebab kalau tuan-tuan letak itu nombor satu, duit KWSP konvensional ni, dia letak dekat bank konvensional, ada 5 bank konvensional. 5 lebih kurang, atau lebih daripada 5 lagi. Maknanya siapa-siapa yang memilih untuk tidak berpindah kepada simpanan syariah KWSP, orang itu adalah orang-orang yang menyokong perbankan riba. Dan riba hukumnya lagi besar dosa daripada makan babi campur dengan bulu. Tahu sebab apa? Sebab riba ni perang dengan Allah dan Rasul. Jangan terlibat. Ya? Duit tak hilang, insyaAllah. Prinsipal tak hilang, kerana dijamin oleh Akta KWSP 901. Consolidated fund akan kerajaan akan jamin dia punya modal. Dividen tak boleh jamin sebab nanti jadi riba. Tapi jangan bimbang dengan dividen, kerana 40% ini syariah masuk neraka. 41